Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan kelas pengajian bahasa Arab kita. Dan alhamdulillah kita telah pun baca buku yang kedua, dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada Ad-Darsus Tsani. Jadi pada malam ini insya-Allah pengajian kita ringkas. Insya-Allah sebelum pukul 10 kita akan berhenti kerana Prof Nordin di Madinah ada terlibat dengan ada urusan yang terpaksa, maksudnya kena berhenti sebelum jam 10 malam. Biasanya kan kita akan habis pukul 11. Tapi malam ni insya-Allah kita cuba ringkaskan kelas dan kita akan berhenti insya-Allah sebelum jam 10. Jadi insya-Allah secara ringkas kita cuba ulang kaji apa yang telah kita ambil pada minggu lepas. Pada minggu lepas, yang pertama kita telah pun belajar berkaitan dengan inna. Boleh tak siapa-siapa terangkan apakah peranan dan fungsi inna? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli. Ya, silakan Puan Juli. Apa yang Puan Juli faham tentang inna? Inna haraf taukid. Harf taukid. Harf takkid. Okey. Adalah satu huruf untuk ayat penegasan ataupun untuk maksudnya perkara untuk menguatkan lagi sesuatu khabar. Okey, apa fungsi inna? Inna sesungguh. Okey, kalau inna ni masuk ke dalam jumlah mubtada wa khabar, apa yang akan jadi? Apa akan jadi? Siapa boleh bantu Puan Juli? Siapa ingat kalau inna masuk ke dalam jumlah mubtada wa khabar, apa yang akan terjadi? Ya, silakan Puan Fakhriah. Ingat tak? Inna membariskan. Ya, siapa? Okey, Puan Mainun. Ulang Puan Mainun, silakan. Inna Dia menasamkan mubtada dan merafa'kan khabar. Barakallahu fiik. Contoh, boleh bagi contoh tak? Kalau saya kata Muhammadun mujtahidun, masukkan inna. Inna Muhammadan mujtahidun. Barakallahu fiik. Jadi inna ini bila mana dia masuk ke dalam satu jumlah mubtada dan khabar, maka dia akan menjadikan mubtada itu sebagai isim inna dan dia perlu berbaris atas. Kemudian dia akan mengekalkan khabarnya dengan marfu, dengan baris hadapan. Contohnya Muhammadun mujtahidun, inna Muhammadan mujtahidun. Okey, itu berkaitan dengan apa yang kita ambil pada minggu lepas. Kita juga ambil berkaitan dengan inna bila mana dia datang selepasnya huwa ataupun dhamir munfasil, maka dia akan bersambung, dia akan jadi inna zaid huwa innahu, inna zaid hiya innaha, inna zaid anta innaka, inna zaid anti innaki, inna zaid ana innani ataupun inni, inna zaid hum innahum, inna zaid hunna innahunna, inna zaid antum innakum, inna zaid antunna antun antunna innakunna, inna zaid nahnu innana ataupun inna. Okey. Kemudian yang ini yang kita ambil, dan pada minggu lepas juga kita telah pun melihat iaitu zu yang bermakna memiliki ataupun mempunyai. Zu ni untuk satu mufrad muzakkar. Huwa zu hilmin, huwa zu lihyatin, kan? Dia mempunyai lihya, mempunyai janggut. Zu. Tapi kalau hiya, maka dia akan jadi apa? Zawatun.
Dia akan jadi zat, zata kan. Zata. Satu ataupun dia akan jadi dekat sini kalau ia zu zatu. Ia hadhihi talibatu zatu khuluqin. Kalau haula'i zawu, kalau haula'i li muannas ataupun li jama' muannas zawatu. Kan? Zu untuk mufrad muzakkar, zatu untuk mufradah muannas, zawatu atau zawu untuk jamak muzakkar dan zawatu untuk jamak muannas. Kemudian kita juga ambil pada minggu lepas berkaitan dengan nombor iaitu mi'ah, mi'atu rajulin, mi'atu imra'atin. Maksud mi'ah ini dia tak berubah sama ada muzakkar ataupun muannas, dia tetap juga menggunakan kalimah mi'ah. Begitu juga dengan alfu. Alfu bermaksud 1000. Alfu rajulin, alfu imra'atin. Kan kalau kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa dia akan akas akan berubah. Kalau nombor tu muannas, maka dia punya ma'dud dia muzakkar. Contohnya khamsatu aqlamin. Kan khamsatu aqlamin. Tapi kalau khamsa baqaratin, kan khamsa baqaratin. Tapi untuk alfu dengan mi'ah, kedua-duanya digunakan untuk muzakkar dan juga muannas. Alfu rajulin, alfu imra'atin. Okey, jadi pada hari ini insya-Allah secara ringkas kita tak akan baca dia punya apa ni hiwar yang ada, dan insya-Allah minggu depan kita akan baca hiwar. Cuma saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba ambil perhatian berkaitan dengan apa yang akan kita bincangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan kalimah laisa. Laisa. Laisa bermakna bukan ataupun tidak. Laisa ni antara harfu nafi ataupun bila kita nak menafikan sesuatu, kita akan menggunakan kalimah la, lam, lamma dan juga laisa. Sebenarnya laisa ni dia ada adik-beradik dia, tapi kita tak sentuhlah pada malam ini. Cuma kita nak bincangkan bagaimana kita nak menggunakan kalimah laisa ini dalam bahasa Arab yang ada. Okey, laisa penggunaannya adalah untuk huwa, untuk dhamir muzakkar. Maksudnya mufrad muzakkar kita sebut laisa ni kita gunakan untuk huwa. Huwa contohnya dekat sini Hamidun talibun. Hamid merupakan seorang pelajar. Kita nak cakap bahawa Hamid ini bukan seorang pelajar. Kan? Jadi kita akan menggunakan kalimah Hamidun laisa bitalibin. Biasanya bila mana kita menggunakan kalimah laisa, maka selepasnya dia akan datang serta harfu jar bi. Hamidun talibun. Hamidun talibun. Kan? Dekat sini ada mubtada dengan khabar. Hamid pelajar. Hamidun talibun. Kita nak ubah ayat ni. Kita nak menyatakan bahawa Hamid dia bukan pelajar. Maka kita menggunakan kalimah laisa. Hamidun laisa, kita tambahkan harfu ba. Bitalibin. Hamid bukan seorang pelajar. Kenapa dia jadi talibin? Sebab ada ba. Apa makna ba? Ba ini dia dekat sini harfu ba ni maksudnya dia bukan bitalibin ni, macam dia nak menguatkan je lah, nak mengatakan bahawa Hamid ni bukan pelajar. Tapi dalam bahasa Arab ba ini adalah harfu jar. Kita tak adalah macam sebab dia tak ada terjemahan kepada ba ni. Maksudnya kita kata Hamid ini dia bukan pelajar. Kan? Ba ini dia macam dia tidak boleh kita tak boleh nak kata dia nak takrifkan tu, tak ada. Tapi biasanya kalimah Arab, jumlah Arab, bila mana dia nak menafikan bahawa seseorang itu bukan pelajar, bukan pencuri dan sebagainya, maka dia akan datangkan ba ni. Tak apa, insya-Allah nanti saya cuba cari apakah yang dimaksudkan dengan ba ini kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi
pada ayat ini maksudnya Hamid ini dia bukan pelajar. Dia bukan tak sebut. simai ke Ustaz? Ya? Dia bukan simai ke? Bukan sebab dia ni ba ini dia adalah harfu jar. Kadang-kadang ada penggunaan huruf-huruf ini dia tidak membawa apa-apa pengertian dalam bahasa Arab, tapi kita tak boleh nak terjemahkan dia secara harfi. Tetapi dia mempunyai peranan dalam bahasa Arab tu sendiri. Tapi insya-Allah saya cuba nanti cuba cari apakah maksud ba ini. Tapi kalau dalam i'rab kita belajar bahasa Arab, ba ini dia adalah harfu jar. Dan kita tahu dalam kaedah bahasa Arab setiap kalimah yang datang sebelumnya harfu jar maka kalimah kasrah baris bawah. Maka dengan sebab itu ayat ni dia jadi Hamidun laisa bitalibin. Kan? Dia lepas laisa mesti ada ba. Kebiasaannya dia ada ba. Bila dia nak menyatakan tu dia mesti ada ba. Tetapi tidaklah dalam semua keadaan. Nanti kita akan tengok contohnya dekat sini, macam contoh dekat sini kan dia nak cakap bahawa Hamid ini bukan contoh dekat sini. Kita tengok kejap Okey, mana contoh dia? Dalam ni. Jap. Contoh macam dekat sini. Tengok nombor 5 ni kan. Dia kata huwa minal yaban. Dia ini dari, kalau tuan-tuan tengok muka surat 15, nombor 5. Dia kata masukkan laisa dalam ayat yang ada. Huwa tajirun, huwa laisa bitajirin. Huwa minal yaban, huwa laisa minal yaban. Kebiasaannya selepas laisa ni dia mesti ada harfu jar, sama ada min, ba. Dia tak akan datang huwa laisa yaban. Huwa laisa yabani ataupun dia dalam bahasa Arab dia pasti akan ada ba. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey. Dan laisa ini penggunaan dia adalah untuk huwa ataupun dipanggil sebagai bila kita dhamir ghaib lah, kita bercakap, kita bagi tahu pada orang yang tak ada. Dia kan tak ada. Kan? Maksudnya bila kita kata Hamid bukan pelajar, maksudnya kita bukan bercakap dengan Hamid tu, tapi kita bercakap mengenai seseorang yang tak ada. Itu dipanggil sebagai dhamir ghaib. Dia bukan ada. Maksudnya kita nak cakap, maksudnya bila laisa ini digunakan untuk huwa. Dan bila perempuan ia, maka dia akan menggunakan laisat. Okey. Huwa laisa, hiya laisat. Contohnya Aminatu tabibatun. Aminatu tabibatun. Aminah seorang doktor. Tapi kita nak menafikan, kita nak kata bahawa Aminah ini bukan doktor, maka kita akan kata Aminatu laisat bitabibatin. Jadi yang ni nak tak nak tuan-tuan dan puan-puan kena tahu dan kena hafal lah. Huwa laisa, hiya laisat. Dan bagaimana kalau kita nak bercakap untuk jamak, jamak kepada muzakkar, mereka kan, mereka at-tullabu sigharun, pelajar-pelajar ni pelajar-pelajar yang kecil. Kita nak kata mereka ni bukan lagi kecil, maka dia akan kata at-tullabu laisu. Jadi hum laisu, huwa laisa, ya laisat, hum laisu. Dan bila kita nak menggunakan jamak muannas hunna, maka kita gunakan lasna. Lasna. Okey. Al-fatayatu mutazawwijatun. Pemudi-pemudi ini adalah pemudi-pemudi yang telah pun berkahwin. Tapi kita nak menafikan, kita nak kata bahawa pemudi-pemudi ini belum berkahwin. Maksudnya bukan berkahwin, bukanlah pemudi-pemudi yang dah berkahwin. Maka kita akan kata al-fitiyatu lasna mutazawwijatin. Nampak? Dia mesti ada laisa, ada bi. Kan? Jadi hunna lasna. Huwa, saya ulang, huwa laisa,
Wa laisa. Laisat Laisat. hum, laisu Laisu. hunna lasna. Okey. Lasna. Okey. Nanti kita akan tengok apa beza lasna ni dengan lasna. Dia ada dua. Sebab tu baris memainkan peranan yang penting. Kalau lasna dia untuk hunna. Tetapi kalau lasna ada alif, maka dia ada adalah untuk nahnu. Tengok yang kat bawah ni. Nahnu tullabun. Kami ni semua pelajar. Kemudian kita nak menafikan. Orang kata, kamu semua ni pelajar. Kita nak kata kita ni bukan pelajar, kita guru. Maka dia akan menggunakan lasna. Lasna bitullabin. Lasna, beza kan? Yang lasna tanpa alif. Kalau hunna tanpa alif. Tapi untuk nahnu, dia dengan alif. Lasna. Okey. Kemudian untuk anta. Anta ni kamu. Maksud dhamir mukhatab. Kita nak bercakap dengan orang tu, kamu. Maka bila anta, dia akan jadi lasta. Kita marah anak, contoh. Bukan marah anak, kata anak kita menangis, nak berebut barang. Kita kata, awak ni bukan lagi kecil. Awak ni bukan kecil. Anta lasta bisigharin. Anta lasta bisaghirin. Bukan sighar. Sighar untuk jamak. Anta lasta bisaghirin. Kan? Awak ni bukannya budak kecil. Kan? Anta lasta bisaghirin. Tapi kalau kita nak bercakap dengan seorang perempuan, kita guna kalimah anti, maka kita boleh kata anta. Lasti bifaqiratin. Katalah ada seorang perempuan datang jumpa kita, dia kata, ya ustaz, ana faqirah. Kan, dia kata, ustaz, saya ni faqirah, saya ni miskin. Seorang perempuan. Kenapa faqirah? Sebab perempuan kan. Dia bercakap dengan saya, dengan ustaz, ana faqirah. Kemudian saya nak balas balik. Saya kata, la anti lasti bifaqiratin. La lasti bifaqiratin. Anti lasti bifaqiratin. Ataupun dia kata, ya ustaz, katalah Puan Fakhriah dia datang jumpa saya, dia kata, ustaz, ana biwahdati. Ana biwahdah. Saya seorang je. Jadi saya kata, la anti lasti biwahdati. Biwahdati maksud awak bukan keseorangan. Maksudnya ada orang lain. Nampak? Maksudnya lasti. Lasti bisaghiratin, lasti bikabiratin. Kau bukan budak besar lagi. Maksudnya kau belum besar lagi. Contohnya kalau ada budak kecil datang jumpa kan. Dia kata nak minta, dia perempuan, nak buat sesuatu. Saya kata anti lasti bikabiratin. Awak belum besar lagi. Kalau bercakap dengan anak perempuan. Tapi kalau bercakap dengan anak lelaki, anta lasta bikabirin. Kau ni belum besar lagi. Boleh faham? Fahim tum? Fahimna. Okey, saya ulang. Huwa laisa, hiya laisat, hum laisu, hunna lasna, anta lasta, anti lasti. Okey, kalau nak bercakap dengan ramai, kamu semua lelaki, antum lastum. Contohnya kalau ada pelajar baru datang, ya ustaz, nahnu judud. Kan? Nahnu judud. Kami ni pelajar-pelajar baru. Kemudian saya kata, antum lastum bijududin. Antum lastum bijududin. Antum bukan lagi pelajar baru. Sebab dah duduk setahun, 2 tahun dah. Jududin. Kan? Antum lastum bijududin. Ataupun kalau dia kata, ya ustaz, nahnu musafirun. Kami ni orang-orang musafir. Kan? Kemudian saya kata, la antum lastum musafirin. Dia maksudnya kita kena lastum, penggunaan kalimah lastum. Antum lastum bijududin, antum lastum bifuqara'i, kan, bifuqara'a, antum lastum bijau'ana, kan. Maksudnya kita menggunakan kalimah antum dengan bila kita nak menafikan, kita kata lastum. Kalau untuk perempuan, antunna, maka dia menggunakan kalimah lastunna. Antunna mujtahidatun.
kamu semua ni yang perempuan-perempuan ni adalah orang perempuan-perempuan yang rajin, bersungguh-sungguh. Tapi saya nak menafikan, maka saya kata lastunna bimujtahidatin. Tengok, kena ada ba, kemudian semuanya berbaris bawah. Kemudian kalau ana, maka ana kita nak kata saya bukan pelajar. Lastu bimudarrisin. Lastu bifaqirin. Saya bukan seorang yang miskin. Kalau yang bercakap tu seorang perempuan, maka dia kena letaklah lastu bifaqiratin. Lastu mudarrisatin. Maksudnya kalau perempuan dia datangkan dengan kalimah muannas, kalau lelaki dia dengan kalimah muzakkar lah. Ana mudarrisun, ana mudarrisatun, ana lastu bimudarrisin, ana lastu bimudarrisatin. Okey. Kemudian nahnu lasna. Ustaz. Ya saya. Ana lil muzakkar dan muannas. Sama. Lastu ni di muzakkar dan juga li muannas sama. Maksud dia tak adalah perbezaan. Cuma perbezaan tu pada kalimah yang datang selepas tu. Kalau yang bercakap tu contohnya macam ni. Lastu bimudarrisin, kita tahulah yang bercakap ni adalah seorang lelaki. Tapi kalau dia kata lastu bimudarrisatin, kita tahu dia tu adalah seorang perempuan. Macam mana saya nak tahu? Saya tengok kalimah yang datang selepas tu. Kan? Okey. Kemudian nahnu lasna. Okey. Yang ni maksudnya adalah bagaimana kita nak menafikan, bagaimana kita nak menyatakan bahawa bukan, tidak, kan. Awak seorang doktor, lastu bi tabibin. Nampak? Kalau ditanya, hal anta tabibun, adakah engkau doktor? La, lastu bi tabibin. Lastu bi tabibin. Saya bukan doktor. Hal anta Fatimatu, hal anti Fatimatu? La, ana lastu bi Fatimata. Kenapa bi Fatimata? Bi Fatimata zarf mamnu minas sarf. Kan, contoh macam ni, Aminatu, hal anti Aminatu? La, lastu bi Aminata. Contoh dekat sini, nanti kita akan tengoklah dekat bawah. Hal fahimtum, hal fi syai', hal fi soal, ada soalan tak berkaitan dengan Laisa? Laisa ni maksudnya bukan ataupun tidak. Inti soal. Naam, silakan, tafadhali. Nahnu lil muannas ma'am lil muzakkar. Nafsu syai', yakni nahnu kilahuma lasna. Cuma penggunaan dia selepas tu kita tengok. Sama ada kami itu perempuan ataupun kami itu lelaki, kita tengok kalimah yang dia gunakan selepas tu. Kalau dia kata lasna bitullabin, maksudnya ini adalah sekumpulan lelaki. Tetapi kalau lasna bitalibatin, maksudnya mereka ini adalah kumpulan perempuan. Itu Fahimna. Hal fi soal? Mafi soal Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Kemudian kita tengok pula dekat sini. Okey, yang ni sama jugalah. Yang dekat sini Laisa, cuma Laisa ni dia masukkan selepas dia ada minal. Huwa laisa minal yaban. Huwa minal yabani. Huwa laisa minal yaban. Huwa tajirun. Huwa laisa bitajirin. Okey. Kemudian kita tengok okey, yang ini penggunaan lastu. Contohnya amin Amerika anta, ana lastu min Amerika. Kan, maksudnya dia lastu min, ada kalimah min. Amaridun anta, saya tanya Puan Fakhria, amaridun anti, ana lastu bimaridin. Maksudnya terus bimarid. Amaridun salah, amaridatun anti, la, ana lastu bimaridatin. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya, inna, nombor 8 ni, inna
inna kan kita tahu dia ni akan mengubah mubtada menjadi mansub, menjadi baris atas. Muhammadun mujtahidun. Inna Muhammadan mujtahidun. Tapi kalau bila mana dia masuk dalam ni, saya nak cakap li salasu akhawatin. Saya ada 3 orang adik-beradik perempuan. Akhawatin. Akhawatin adik-beradik perempuan. Li salasu akhawatin. Kemudian saya nak mentakkidkan, saya nak membuat ayat penegasan bahawa saya benar-benar mempunyai 3 orang adik-beradik perempuan. Maka saya letakkan li, inna. Inna di hadapan dia. Maka ayat dia akan jadi innali salasa akhawatin. Innali salasa akhawatin. Dan kita tahu salasa inna ini dia akan mengubah mubtada dan dia akan menjadikan khabar dia maksudnya baris depan. Tapi yang ni kenapa bila ada li tetapi dia tak berubah? Okey, kerana sesungguhnya dia kata dekat sini asluhu li salasu akhawatin. Saya kan pernah bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, bila ayat bahasa Arab ni dia akan berbaris hadapan bila mana dia tidak ada sesuatu perkara yang akan mengganggu dia. Contohnya yang bila mana duduk dekat depan, tak ada apa-apa, maka kita akan terus baca dia dengan baris atas, baris hadapan. Tapi ni li salasu akhawatin. Kenapa salasu ni dia tak berubah? Dia tetap jadi salasu. Kenapa dia tak jadi benda yang lain sedangkan dia bukan berada di hadapan? Kerana sebenarnya ayat ini adalah salasu akhawatin li. Saya ada 3 orang adik-beradik saya. Jadi sebenarnya ayatnya begini, salasu akhawatin li. Jadi salasu ni di ke depan. Dan bila mana li ni diletak dekat depan, maka salasu ni dia tetap akan jadi baris hadapan. Boleh faham tak maksud saya? Tak faham, Ustaz. Kan saya pernah bagi tahu, ingat tak saya kata Muhammadun mujtahidun. Kan bila kalimah Arab ni dia tak ada apa-apa, permulaan ayat dia mesti baris hadapan. Dia tak akan jadi Muhammadan terus. Dia akan jadi Muhammadun. Ingat tak yang mula-mula saya kata kalau kita bacanya dekat depan, macam contoh tak ada apa-apa dekat depan, maka terus kita akan baca baris tu dengan baris hadapan kerana asal bahasa Arab itu adalah baris hadapan. Kecuali kalau ada sesuatu yang akan merubah dia, baru dia akan berubah menjadi baris bawah, baris atas. Contohnya kalau dia ada harfu jar, fil fasli, jadi baru dia jadi fasli. Kan? Sebelum tu dia al-faslu, tapi bila ada fi harfu jar, dia jadi fil fasli. Ataupun ada inna fasla. Kan? Kenapa jadi fasla? Sebab ada inna. Tapi kalau tak ada fi, tak ada inna, dia akan jadi al-faslu. Permulaan mesti dia baris depan. Tapi dalam ayat ni li salasu akhawatin, maka apa yang saya bagi tahu tu dia dah berbeza. Kan? Sebab Ustaz kata kalau dia permulaan dia akan baris hadapan, tapi ni depan dia dah ada li. Kenapa dia tak berubah? Salasu ni jadi salasa ke salasi? Salai asal dia di aujung. Setakat ni boleh faham tak dulu yang ni? Okey kan? Okey. Kenapa dia jadi li salasu? Sebab asalnya li ini adalah di akhir. Tetapi sebab bila kita nak olah ayat tu jadi satu macam sedap ataupun dia nak mencantikkan ayat tu, dia nak kata saya ada, sebenarnya ada ni dekat belakang. Jadi sebab tu dia tidak merubah kalimah yang dekat depan ni. Asluhu dia kata li salasu akhawatin, asalnya adalah salasu akhawatin li. Bahasa Arab ni dia kata saya ada 3 orang adik-beradik saya. 3 orang adik-beradik saya. Tapi yang li salasu ni saya letakkan saya ada dekat depan. Faham tak? InsyaAllah. Tapi asluhu salasu akhwatin li. Maksudnya 3 orang adik-beradik saya. Ista'am. Itu dia nak mencantikkan li salasu akhwatin. Jadi dia nak kata bahawa saya ada 3 orang adik-beradik. Kan maksudnya sama kan?
Sama, tetapi kenapa dia letak asluhu tu memang asal lah. Memang asli. Maksudnya dia nak katakan kenapa salasu ni baris depan. Sebab asal dia adalah Asal. sebenarnya dia kat depan. Di belakang. Tetapi bila kita nak katakan kita ada ni, kita ambil li ni kita letak dekat depan. Sebab bila mana masuk inna, maka salasa ni dia berubah. Oh, okey. Sebab inna kan dia menasabkan mubtada. InsyaAllah Ustaz faham. Kan? Sebab tu kat sini bila masuk inna, dia akan salasa ni dia akan jadi salasa. Dia tukar. Tapi akhawati ni tak boleh sebab akhawati ni adalah mudhaf kepada salasa. Ma'dud bukan mudhaf, dia ma'dud kepada ma'dud kepada salasa. Jadi nak kata 3 orang adik-beradik. Jadi faham tak maksud saya? Maksud innali salasa akhawatin yang pada asalnya sebenarnya inna salasa akhawatin li. Sebab tu kenapa salasa ni jadi inna, bila masuk inna salasa jadi baris atas. Tapi bila tak ada inna salasu ni baris depan. Sebab dia nak cakap sebenarnya li ni dekat akhir. Tapi dia nak macam nak katakan dia letak li ni dekat depan, jadi menyebabkan salasu tu tetap juga dia akan menjadi baris hadapan, tapi bila masuk inna dia akan jadi salasa. Faham tak? Faham. Okey. Contoh dekat sini. Contoh selain daripada kalimah li, kita tengok contoh nombor 1. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Asalnya adalah khamsatu tullabin jududin fil fasli. Kan? Dia nak cakap 5 orang pelajar baru berada di dalam kelas. Kan? Tapi dekat sini dia dahulukan, dia awalkan khabar dia ataupun fasli, fil fasli ni tak dekat depan. Jadi fil fasli khamsatu tullabin jududin. Yang asalnya adalah khamsatu tullabin jududin fil fasli. 5 orang pelajar baru berada dalam kelas. Di dalam kelas. Okey, tapi dia letak kat depan. Di dalam kelas ada 5 orang pelajar baru. 5 pelajar-pelajar baru. Faham tak maksudnya? Dia cuma ubah ayat tu. Kan? Ayat yang sebenar adalah khamsatu tullabin jududin fil fasli. 5 orang, ini dia jadi mubtada. Khamsatu tullabin jududin, 5 orang pelajar baru fil fasli. Fil fasli ni jadi khabar. Dia nak kata dia jadi predikat lah. Subjek dia khamsatu tullabin jududin. Predikat dia fil fasli. Tapi dia letak dekat depan predikat dulu. Fil fasli, dia nak cerita dalam kelas dulu. Kan? Dalam kelas ada 5 orang pelajar. 5 orang pelajar di dalam kelas. Beza tak ayat dia? Sama kan? Cuma kedudukan tu predikat dengan subjek yang berubah kan? Okey. Kemudian dia nak buat ayat tu sebagai ayat penegasan, ayat takkid. Jadi dia letak inna dekat depan. Kan? Jadi bila letak inna, maka dengan sini inna fil fasli dia tetap fil fasli. Khamsatu dia akan jadi khamsata. Kenapa jadi khamsata Ustaz? Sebab khamsata ni bila masuk inna dia ni adalah mubtada. Bila mana mubtada masuk inna dia akan menasabkan mubtada. Jadi inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Kenapa tullabin ni tetap tak berubah? Sebab dia adalah ma'dud kepada khamsah. Bilangan. Benda yang dibilang. Kan? Kemudian jududin pun tak berubah sebab dia adalah sifat kepada tullab. Sifat kan dia ikut apa yang ada pada mausuf dia. Fahim Tom? Boleh faham tak maksud saya? Okey. Boleh. Nah. Apa ni bermaknanya inna tu dia punya khabar inna tak ada kan? Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Okey, dia ada khabar dia. Ada khabar dia tapi khabar dia adalah jumlah fil fasli. Dia jumlah fil fasli ni. Dia jar wa majrur ni sebenarnya dia adalah pada tempat khabar. Fasli makna khabar. Tak. Jumlah dia, penyataan yang menyatakan fil fasli di dalam kelas, ini adalah khabar kepada mubtada khamsatu ni. Ustaz, macam mana kita nak bezakan ayat ini khabar dia ada di depan?
Tak, sebab dia mubtada ada dia di fa. belakang. Macam Sebab mana dia kita? ada harfu jar ni. Kita Oh, kena tahu, kalau- okey. Kalau kita nak cerita khamsatu tulabin jududin, asalnya khamsatu tulabin jududin fil fasli. Nampak tak? Khamsatu tulabin jududin fil fasli. Cuma sekarang saya nak kata di dalam kelas, maka saya letakkan fil fasli khamsatu tulabin jududin. Maka kalau dia tak masuk ayat dia dekat sini, 5 orang pelajar. Jadi 5 orang pelajar ini adalah mubtada dia. Dia punya subjek. Predikat dia adalah fil fasli di dalam kelas. Tapi dalam kelas ni kita tak boleh nak, kita kena i'rab dia dulu. Fi harfu jar, al-fasli, isim majrul, dan jumlah. Al-jumlah fil fasli khabar kepada khamsah ni. Nanti yang tu lebih tinggi lah. Nanti kita akan belajar nanti. Tapi dekat sini dia memang ada mubtada dan khabar. Sebab khabar ni dia boleh jadi jumlah ataupun syibi jumlah. Tapi kalau yang ni belum sampai lagi lah. Tapi saya nak bagi tahu khabar dia adalah fil fasli. Jadi Ustaz, inna tu dia punya isim inna dan khabar inna dia macam mana? Ada? Okey. Inna khamsata. Khamsata adalah isim inna. Kata isim inna. Okey. Betul kan? Sebab dia telah menasabkan. Tulabin ni tak payah tengok lah. Sebab tulabin jududin ni dia kena ikut khamsata ni. Dia akan jadi ma'dud. Kita tak boleh kata dia ni adalah khabar. Tak boleh. Ataupun khabar inna. Tak. Dia adalah sekali. Khamsatu tulabin jududin ni dia kalimah satu perkataan sekali. 5 orang pelajar. Dan khabar inna adalah fil fasli. Khabar inna fil fasli. Boleh tak Puan Mainun? Tapi di atas lah khabar inna itu adalah fil fasli. Dia dalam bentuk ayat, dia bukan dalam bentuk perkataan. Kena faham Ustaz, tapi kalau tak faham tu susah juga nak i'rab. Tak apa. Dia mudah sebab kalau nanti bila Puan dah naik dekat atas nanti, kita tak belajar khabar. Sebab khabar ni dia ada bahagian-bahagian dia. Khabar mufrad, khabar syibi jumlah. Sebab kat sini dia terus macam tu. Kalau nanti kita akan sampai bab khabar, nanti baru Puan akan nampak. Oh, ini khabar dalam bentuk mufrad. Ini khabar dalam bentuk syibi jumlah. Dia ada, khabar pun ada bahagian-bahagian dia. Boleh? Tapi nanti tu kita akan masuk dalam bab dia lah. Cuma dekat sini, kalau Puan tanya saya dekat mana isim inna itu adalah fil fasli. Tetapi dia bukan dalam bentuk perkataan, dia dalam bentuk ayat di dalam kelas. Khabar inna. Fil fasli khabar inna. Ya. Khabar inna. Fil fasli. Khamsata isim inna. Khamsata isim inna. Tulabin ni ma'dud, jududin ni sifat ataupun kepada tulabin. Okey, fil fasli dia adalah pada asalnya dia adalah khabar kepada inna, tetapi dia datang dalam bentuk ayat. Dia bukan dalam bentuk perkataan. Boleh tak apa, yang tu nanti kita akan masuklah. Jadi bila dah boleh faham tak? InsyaAllah Ustaz, dengar dulu. Lambat sikit nak tangkap. Bila Okey, dah kita masuk inna, ayatnya jadi macam mana Ustaz? Dia akan tetap sama sebab fil fasli. Oh, cuma dia masukkan akan inna jadi je. Inna fil fasli Kita nampak sekejap, hilang sekejap. tulabin jududin. Okey, jadi ayatnya tetap sama. Ayat dia tetap sama. Cuma kan kalau kita belajar inna dia mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar kan. Cuma khabar mubtada dia jelas dekat sini. Cuma khabar dia tak jelas sebab dia dalam bentuk ayat. Fil fasli ni adalah khabar kepada inna. Ustaz, Ya saya. boleh slow down sikit ke? Sebab saya sejak ada sejak tak ada ni. Macam coklat je. Oh. Once you Tak, see, now you see what you do. Dia sebenarnya Cik Ajiwan, kita cuma nak bincangkan kalau masuk inna maka dia akan ubah kepada khamsah je. Kalau ataupun macam ni, li salasu akhawatin. Bila masuk inna dekat depan, innali salasa. Innali Yang lain tak berubah. Ya? Yang lain tak berubah. Yang lain tak berubah. So, Tapi nanti orang akan tanya, kenapa salasa ni berubah? Saya akan kata sebab salasa ini
adalah khabar, adalah mubtada kepada inna. Nanti orang tanya dekat mana khabar inna? Maka jumlah itulah maksudnya ayat fil fasli li ini dia sebenarnya ni adalah jumlah kepada adalah khabar kepada inna tapi dalam bentuk ayat lah, bukan bentuk perkataan. Kalau nak ikutkan kepahaman kita, okey. kita ayat dia inna khamsata tullabin jurudin fil fasli. Jadi ya betul. Isim inna dia teratur lah kan. Nampak isim dan khabar dia. Okey, ya betul. Jadi maksudnya tetap juga fil fasli itu dia akan jadi khabar inna. Tetapi bukan dalam bentuk perkataan yang mufrad. Dia dalam bentuk ayat. Sebab di dalam kelas. Ya, khabar. Boleh? Boleh Ustaz. Yang ni nanti kita akan masuk dalam bab khabar. Khabar dia ada bahagian-bahagian dia. Cuma yang dekat sini saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham kalau masuk inna maka dia akan merubah kepada khabar dia mubtada dia iaitu salasa akhawatin. Nanti orang tanya kenapa salasa, sebab asalnya salasu akhawatin li. Tapi bila masuk inna maka inna salasa akhawatin li kalau ikut perkataan yang asal. Boleh faham tak? Jadi kalau gitu, itu dia punya formulanya kalau ada inna, jadi dia kena letak kasrah lah, baris atas. Kalau dia punya itu. Dia akan meletakkan baris atas untuk mubtada dia. Mubtada. Jadi kalau nombor 2 tu, kalau kita letak inna lana mudarrisun jayyidin gitu. Inna lana mudarrisan. Mudarrisan. Jayyidin. Jayyidin tak boleh jadi jayyidun. Jayyidun sebab jayyidun ni adalah sifat kepada mudarris. Okey. Dia sifat mausuf ya. Inna lana mudarrisan jayyidan. Jayyidan. Okey. Yang asal perkataan dia inna mudarrisan jayyidan lana. Macam tu. Tetapi kita letakkan lana ni dekat depan dia. Okey. Inna lana mudarrisan. Okey, kalau macam tu kita boleh pergi kot sekejap sebab kita ada masa lagi. Minta maaf hari ni kita akan berhenti sebelum jam 10. Jadi kita boleh baca dulu dia punya ni. Ada masa ni kita baca untuk Adar Susani. Jadi saya minta Haji Wan dengan Puan Mazlina lah. Haji Wan sebagai Hisham, Puan Mazlina sebagai Bilal. Boleh baca? Hisham. Laki-laki dua-dua. Dua-dua laki-laki. Silakan Haji Wan Hisham, Puan Mazlina sebagai Bilal. Bismillah. InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu. Manil akhu. Ana mudarrisu jadidun bil jami'ati. Ismi Hishamun. Ana minal wilayati al-muttahidah. Apa benda tu? Nanti saya akan terangkan insyaAllah. Okay. Amerika, USA. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun li liqa'ika. Ana zamiluka. Okay. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin. Hishamun. Anta ya Hishamu. La, ana lastu mina Washington. Okay.
Ini min Nabi New York. min New York. Ini min New York. New Yorker. InsyaAllah. Muslimun abuka ya Hishamu. La. Huwa laisa bimuslimi. Silakan puan, wa ummuka. Ya. Wa ummuka muslimatun hiya. La. Hiya laisat Bimuslimatin. Laka abna'u ya Hishamu. Naam. Li sittatu Abna'in. abna'in. Okey. Sambung. At-tullabun. Mana? Bawah sekali. At-tullabun hum. At-tulabu hum. Ini lain. Okey. Kaji ni lagi Ustaz. Hum laisu tulabin. Inna ba'duhum. Inna, selepas inna mesti bari apa? Ba'duhum. Okey. Inna ba'duhum tujarin. Tujarun. Oh, tujarun. Ba'duhum jadi mubtada inna, tujarun khabar kepada inna. Okey. Inna ba'duhum tujarun. Wa ba'duhum, yang ni ba'dah juga Ustaz? Ba'dah juga sebab dia ada waw ataf diikut. Okey. Inna ba'duhum tujarun wa ba'duhum muhandisuna. Alaka banatin. Banatun. Na'am li khamsu banatun. Banatin. Okay. Dia selepas daripada nombor, dia mesti bari bawah. Dia bagi ma'dud. Okey. Na'am li khamsu banatin. Mutazawwijatun. Mutazawwijatun. La hunna lasna bimutazawwijatin. Inna hunna sigharin. Hunna sigharun. Sigharun. Tak boleh pandai Ustaz, sorry. Tak apa. Belajar. Inna hunna sigharun. Biba'dhunna fil madrasati fil madrasati iyati. Apa ni maksud dia? Sekolah rendah. Al-ibtidaiyati wa ba'duhunna sebab tak ada inna ya. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Okey. La laisa li ikhwatun. Al-ikhwat la laisa li ikhwatan. Antun laisa li ikhwatun. La laisa li ikhwatun. La laisa li ikhwatun. Inna li salasa akhwatin. Muslimatun. Naam, hunna muslimatun. Naam, hunna muslimatun. Walhamdulillah, selesai. Okay, barakallahu fiik. Okey, kita tengok satu persatu daripada apa yang ada daripada ayat ni. Okey. Hiwar ni, perbualan ni adalah di antara Hisham dengan Bilal. Okay, mula Hisham dia bagi salam, Assalamualaikum. Bilal pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Apa khabar kamu wahai saudaraku? Manil akha? Siapa saudara? Siapa ya saudara ni? Manil akh? Ni maksudnya kita tanya, saudara ni siapa? Maksudnya dia nak berkenalan lah kan. Saudara ni siapa? Ana mudarrisun jadidun bil jami'ati. Saya adalah seorang guru baru ataupun saya adalah seorang pesyarah lah kan. Guru baru di jami'ah, di universiti. Nama dia Ismi, nama saya Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Saya daripada Amerika Syarikat.
wilayah ataupun daripada USA lah. Saya daripada Amerika Syarikat. Bilal kata ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun, saya gembira. Ingat tak yang mula-mula saya kongsi dengan tuan-tuan. Ana masrurun biliqa'ik. Saya gembira bila mana berjumpa dengan awak. Ana zamiluka. Saya ni saudara ataupun kawan awak. Maksudnya sama-sama mengajarlah. Barakallahu. Ismi Bilal, nama saya Bilal bin Hamid. Amin Washington anta, adakah kamu ni daripada Washington? Ya Hisham, kan? Washington. Kemudian Hisham jawab, la, ana lastu. Ni yang tadi kita bincangkan tadi, kan? Bila laisa huwa, bila ana lastu. Dia nak ayat penafian. Dia kata la ana lastu min Washington. Saya bukan dari Washington. Ini sesungguhnya inna zaid ana. Ingat kan yang kita bincang sebelum ni, inna zaid ana jadi ini ataupun inna ni. Ini min New York. Saya daripada New York. Okay, kemudian Bilal bertanya, muslimun abuka ya Hisham? Adakah ayah kamu merupakan seorang yang Muslim, seorang Islam? Kan, sebab dekat Washington, dekat New York, dekat Amerika ni bukan semua orang Islam. Muslimun abuka ya Hisham. Hisham ni dia nak jawab la huwa laisa. Nampak? Huwa muslimin, ada ba. Huwa laisa bimuslimin. Tidak, dia bukan seorang yang beragama Islam. Kemudian dia tanya wa ummuka, dan bagaimana dengan mak kamu? Muslimatun hiya, adakah dia seorang muslimah? Kemudian Hisham jawab la. Bila hiya, dia guna laisat. Dia tak guna laisa. Kalau laisa untuk huwa, laisat untuk hiya. Bimuslimatin. Nampak tak? Bimuslimatin. Kenapa muslimatin? Sebab hiya. Kalau tadi ni huwa muslim. Hiya muslimatun. Jadi dekat sini kita letakkan laisa. Maksud dekat sini laisa jadi laisat. La hiya laisat bi muslimatin. Alaka abnaun ya Hisham? Adakah kamu mempunyai anak wahai Hisham? Hisham kata na'am. Di sittatu abnain. Sittatu abnain. Selepas daripada adat mesti baris bawah ma'dud kan. Li sittatu abnain. Okey, kemudian dia tanya dekat sini atullabun hum, adakah mereka ni semua pelajar? Jadi Hisham dia nak jawab, dia nak menafikan, dia kata la hum laisu. Ni yang kita bincang tadi kan, huwa laisa hiya laisan hum laisu. Kemudian letakkan harfu jar. Hum laisu bitullabin. Inna sesungguhnya. Ni masuk inna. Kenapa dekat sini ba'dha? Sebab inna ini dia menasabkan mubtada, kemudian dia merafa'kan khabar. Jadi inna ba'dha. Alah kalau sampai baca inna ba'du. Inna ba'dahum tujarun. Kemudian ada waw dekat sini, wawul ataf, maka ba'dahum ni dia ikut kepada inna. Dia seolah-olah inna ba'dahum tujarun wa inna ba'da. Tapi sebab dia letak dekat depan, dia letak waw, maka dengan sendirinya kita tahu ba'da ni dia adalah ikut ma'tuf, dia ikut kepada yang depan. Jadi dekat sini pun wa ba'dahum muhandisun. Sebab tu dekat sini dia kekalkan muhandisun. Sebab dia marfu'. Bila marfu' muhandisun. Tapi kalau dia ada ba bi muhandisin, dia tak jadi. Nanti ni kita akan belajarlah. Okey, kalau jamak muzakkar salim, dia marfu' bi waw. Kalau dia baris atas dengan ya, dan begitu juga dengan baris bawah dengan ya. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Laisuhum laisu bitullabin. Inna ba'dahum tujarun wa ba'dahum muhandisun. Bila tanya alaka banatun, adakah kamu mempunyai anak-anak perempuan? Naam, li khamsu. Kenapa khamsu dekat sini? Adat. Kenapa dia letak khamsatu? Li banatin. Sebab banat kan. Kita dah belajar dah sebelum ni. Kalau dia punya ma'dud dia muzakkar, jadi adat dia jadi muannas. Dia ma'dud dia muannas, adat dia jadi muzakkar. Li khamsu
banatin. Saya ada 5 orang anak perempuan. Kemudian Bilal tanya, amutazawwijatun hunna, adakah mereka semua ni dah berkahwin? Maka Hisham dia nak nafikan, dia kata la hunna lasna. Kan tadi kita dah bincang kan, yang saya terangkan tadi, kalau hunna lasna tambahkan ba bi mutazawwijatin. Inna hunna sighar, kerana mereka ini semuanya masih kecil. Ba'duhunna fil madrasah al-ibtidaiyah, sebahagian daripada mereka di sekolah rendah dan sebahagian daripada mereka di sekolah menengah rendah. Kan dia beza mutawassitah dengan as-sanawiyah. As-sanawiyah ni untuk 4 dan 5, madrasah al-mutawassitah untuk 1, 2 dan 3. Kemudian dia tanya, alaka ikhwatun, adakah kamu mempunyai adik-beradik? Laisa li ikhwah. Dia kata tak ada, dia tak ada adik-beradik lelaki. Innali salasa akhawatin. Tapi saya mempunyai 3 orang adik-beradik perempuan. Nampak tak? Inna li salasa. Kenapa salasa? Sebab salasa ni mubtada inna. Dia jadi isim inna. Kan? Asalnya salasa akhawat, salasu akhawatin li. Bila masuk inna li salasa akhawatin. Bilal bertanya, amuslimatuhunna, adakah mereka ni semua orang-orang Islam? Kemudian Bilal jawab, na'am, hunna muslimatun, alhamdulillah. Dan Bilal pun jawab, ya, sesungguhnya mereka ini semuanya adalah muslimat. Maksudnya adik-beradik dia semua dah masuk Islam. Ayah dengan mak dia je yang bukan Islam. Bukan Islam. Okey. Jadi ini je yang dapat kita bincangkan pada malam ni, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan pergi kepada latihan-latihan yang ada. Oleh kerana Prof Nordin dia ada program dalam jam 10 yang perlu kepada penggunaan Zoom ni juga, jadi kita berhentikan awal lah. Jadi ada baki lagi dalam 2-3 minit. Ada sebarang soalan? Ada soalan? Maafi soal, Ustaz. Maafi soal, alhamdulillah. Ustaz. Ya, saya. Ustaz. Ada Hisham dia cakap macam ni, lahum laisu bitalabin. Bitulabin. Bitulabin. Inna ba'dahum. Inna ba'dah. Sebab kan kita dah belajar bila masuk inna ni dia bila mubtada tu dia jadikan baris atas. Kan? Inna Muhammadan mujtahidun. Tapi inna ba'dha. Dia tak boleh jadi inna ba'du. Inna ba'dahum kan dia ada cakap jadi inna ba'dahum. Mana tadi? Inna ba'dahum tujarun. Ba'dha ni dia jadi isim inna, tujar ni jadi khabar kepada inna. Boleh Ummu Salamah? Ya. Ada lagi soalan? Okay, untuk latihan insya-Allah kita akan bincangkan sama-sama minggu depan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat dulu dekat rumah, tengok macam mana dia bagi contoh, kemudian macam mana jawapan dia. Nanti minggu depan kita akan bincangkan sama-sama. Jadi saya rasa sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Malam ini jangan lupa ada kelas tajwid dengan Ustaz Uzair. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita. Jadi kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Insyaallah. Hari ini boleh rehat awal Haji Wan. InsyaAllah. Bukan Ustaz. Okey, insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama.
kasih Ustaz. Sama. Saya Datuk Mubarakah. InsyaAllah. Allah barik fikum.